Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada anda semua. Hari ini saya nak share dengan anda tentang staking di UBTech. Okey, staking di UBTech. Okey, staking ni apa sebenarnya? Okey, kalau anda nak tahu apa itu staking, saya ada cerita panjang lebar. Anda boleh tengok dekat description. Kat situ ada link video yang saya cerita tentang staking. Dan sebenarnya secara asasnya, okay, secara asasnya, staking ni adalah kita meletakkan aset kita dekat mana-mana exchanger. Kita letakkan aset kita. Dalam kes kita ni, kita meletakkan aset UB dengan USDT supaya aset kita tu boleh digunakan untuk proses menjadi validator setiap transaksi aset kripto kita. Okey, maknanya kita menjadi validator. Bila kita menjadi validator setiap transaksi tu, maka kita akan dapat reward. Kita akan dapat reward. Jadi, bila kita staking dekat UBTech Exchanger ni, maksudnya aset kita di-lock. Maksudnya di-lock tu maksudnya kita tak boleh nak keluarkan, kita tak boleh nak gunakan. Okey, dia dah di-lock. Dan kita akan dapat earning. Kita akan dapat earning. So, earning kita itulah, reward kita itulah kita boleh keluarkan. Kita boleh keluarkan reward aja. Jadi ada banyak exchanger dekat dalam dunia ni, ada banyak yang menawarkan staking. Cuma beza dia adalah berapa dia nak bagi. Kan? Beza dia berapa dia nak bagi. Okay, jom kita tengok UBTech bagi berapa. Okay. Anda boleh klik finance kat bawah ni, ada menu finance, okay. Dia bagi dia bagi 5 option. Okay, dia bagi 5 option. Yang pertama 15 hari. Okay, 15 hari dia bagi 0.5% daily. Setiap hari dapat 0.5%. Kalau 30 hari dia bagi 0.6%. 30 hari Kalau 90 hari dia bagi 0.7% setiap hari. Kalau 180 hari dia bagi 0.8%. Kalau 360 hari setahun, dia bagi 0.85%. Okey. UBTech ni dia dah start pada bulan April 2024. Okey. Jadi, dia keluarkan notis. Okey, dia keluarkan notis sehingga 31 Oktober 2024. Sehingga 31 Oktober 2024. Maksimum yang kita dapat apabila kita staking, maksimum kita dapat hanyalah 0.60 sahaja. Kalau kita staking setahun. Okay, kalau kita staking setahun, kita hanya dapat 0.60% saja. Siapa yang staking sebelum 31 Oktober ataupun sebelum 1 November, siapa yang staking sebelum tu, yang dia dapat tu tak terjejas sampailah habis tempoh staking. Jadi, kita boleh andaikan, kita bukan andaikan lah, kita boleh cakap macam ni. Kita boleh cakap, sekiranya kita staking sebelum bulan November, kita staking sebulan, sama dapat dengan kita staking setahun selepas 1 November. Anda faham tak maksud saya? Maksudnya, kalau sebelum bulan November, kita dapat 0.6% sehari, hanya dengan staking 30 hari, tetapi pada 1 November, kita hanya dapat 0.60 dan kita staking setahun. Jadi antara sebulan dengan setahun, anda nak yang mana? Itu cerita dia. Kan? Anda nak yang mana? Antara sebulan dan setahun. Jadi, itulah peluang yang kita ada. Dan dalam masa sebulan ni, okey, banyak sangat perkembangan-perkembangan yang baik dilakukan oleh UBTech. Dan di masa akan datang, kita pun tak tahu. Okey, kita pun tak tahu sama ada
Dia mampu ataupun tidak ataupun macam mana kita pun tak tahu. Jangan tanya saya. Itu antara risiko lah. Risiko dia kita tak boleh bila kita staking kita tak boleh nak keluarkan lah. Itu antara risiko dia. Okey. Dan uh, earning yang kita dapat itu antara earning yang kita dapat. Okey. Jadi kalau tengok perkembangan sekarang ni cantik lah. Kan baru 6 bulan cantik lah kan. Kalau kita rasa macam aku tak tahulah betul ke tak betul. Kalau anda rasa ragu-ragu, anda rasa ni, kalau tanya saya tak payah buat. Okey, tak payah buat. Itu cerita dia. Tetapi kalau anda yakin dalam masa sebulan ni, insya-Allah kan, dengan ekosistem yang ada, kalau anda kata dia nak berlaku apa-apa pun dalam sebulan ni, logik ke tak? Itu kita kena fikirlah. Sebab kenapa saya cakap macam tu? Sebab ini sebab dia. Okay, kalau anda tengok dekat trade, okay, dekat trade ni, anda boleh tengok, okay, koin-koin yang di trade. Contoh, saya buka lah koin BTC. Dekat exchanger BTC ni, kalau saya klik yang tanda yang atas ni macam graf ni, okay, ni BTC, anda tengok 24 hours volume. Berapa USDT? 42 juta 42 juta. Maksudnya sehari transaksi adalah 42 juta melalui exchanger ni. Anda rasa-rasalah 42 juta dia punya fee dia 1%. Okay, kalau fee dia 1%, berapa dia dapat? Okey, beratus ribu sehari. Satu token, satu coin. Sehari satu coin. Ini baru satu. Belum lagi saya tukar ETH. ETH berapa? 22 juta. Okey, ETH 22 juta. Solana 51 juta. Solana transaksi 24 jam. Lepas tu apa lagi? USDC 94 juta. 94 juta USDC orang-orang trade lagi apa lagi? 2.1 juta. Ni tak top lah. Apa token yang tak top. Pun dekat ni juga. Ni 1.7 juta LTC tak top. Okey, Link 2.4 juta. Bayangkan yang tak top pun juta, anda bayangkan ni ada berapa banyak token ni. Tengok ni, berapa banyak token. Berapa banyak token. Maksud dia apa? Maksud dia adalah daripada exchanger ni saja berapa profit yang dia buat. Itu je kita nak kena faham. Jadi kalau sebanyak ni lah profit yang dia boleh buat, adakah dia nak benda ni tiba-tiba hilang? Katakanlah ada cabaran, dia akan perbaiki ke tak? Ataupun dalam masa sebulan ni tiba-tiba boleh hilang. Kalau katalah anda ada satu apps exchanger yang anda buat yang dapat berjuta-juta sehari. Adakah anda tak nak jaga benda tu? Itu persoalan dia. Kan? Ini saya cerita exchanger saja Exchanger saja. Dan kalau kita tengok UB pula. UB ni dia punyalah exchanger punya token lah. UB. Kan? UB pun 20 juta Dan UB ada 5 lagi exchanger yang kita boleh tukar token UB ni. Jadi campur ada 6 exchanger yang kita boleh tukar UB dengan USDT. Maksudnya cukup liquidity. Anda bayangkanlah. Okey? Itu satu benda yang saya nak anda fikir. Saya pun tak tahu akan datang dia okey ke tak okey ke, saya pun tak tahu. Okey. Tetapi yang saya nak bagi tahu adalah fakta, ini adalah exchanger dan orang jual beli tu banyak tu dan setiap jual beli tu ada fees dia yang dia orang dapat. Okey. Sebab anda boleh tengoklah, okey, contoh saya memang pernah jual beli kat sini, saya bukan standard lah kan, saya suka saja test nak cuba kan. Tengok ni. UB USDT. Tengok dia punya fee dia berapa. Ni price to fee. Nampak fee? 0.0147 UB. Tu dah jadi UB dia punya.
Anda bayangkanlah saya 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 beli UB, dia punya fee UB dia berapa? Itu saya beli UB berapa? Saya beli UB 7 je. Ah, transaksi yang ada dalam tu berapa? 20 juta. Anda kira lah berapa UB dia dapat. Okey. Jadi ada masalah tak untuk dia bagi earning kat kita? Itu persoalan yang kita boleh tanyalah. Kita boleh fikirlah. Tu belum lagi BNB. Berapa BNB? Okey, fee dia 0.00018 BNB. Okey, XRP berapa? Fee dia 0.0095567 USDT. Walaupun sikit je persen dia, bayangkan berjuta kot orang-orang buat macam saya ni. Ni, trading. Okay. Okay, now. Bila dah macam tu, kita nak kena faham lah dia punya kira-kira dia macam mana kan. Kita tak boleh main sembrono sahaja. Okay. Jadi macam mana kita nak tengok kira-kira dia. Kita pergi dekat asset. Kemudian kita pergi dekat earn. Earn ni adalah nilai yang kita staking. Ni nilai yang kita staking. Macam saya ni nilai yang kita staking. Anda boleh klik dekat produk dekat bawah tu. Okay, dekat produk. Okay, dekat produk ni ada nilai yang kita staking. Macam saya staking 201 USDT, saya dah dapat 123. Kenapa saya dapat 123 dah? Sebab saya dah staking sebulan. Okey, kalau saya klik staking ni, kat sini saya dah staking 2 kali. Pertama saya staking 100 USDT genap-genap. Satu lagi saya staking 101 USDT. Okey, cumanya kalau anda tengok sini 101 USDT ni yang saya staking 90 hari. Masa tu saya tak tahu. Kalau saya tahu saya dah staking 360 hari. Tapi saya tak tahu. Saya main tekan saja. Okey. Jadi kat sini kalau saya klik yang ni, okey, anda boleh nampak kat situ 90 hari. Kan? Nampak tak tu? 90 hari. So 90 hari saya dapat 0.7% saja. Tapi bila dah 90 hari, saya punya nilai staking, nampak tak atas tu? Staking ratio tu 40% USDT, yang mana bernilai 40.5 USDT akan masuk balik, dan 60% UB akan masuk balik. Tetapi nilai dia ikut nilai semasa. Okay, bermaksud yang dapat balik setelah habis tempoh staking adalah 101 USDT. Yang mana 40.51 ni dah memang USDT. Yang baki dia tu kita dapat UB dalam unit UB. Mengikut nilai semasa. Bermaksud kalau UB harga dia meningkat, maka kita akan dapat kuranglah unit UB. Kalau harga UB dia mengurang, kita akan dapat lebihlah unit UB. Jadi tak kisahlah. Sama ada dia naik ataupun turun, kita tetap akan dapat 101.2992 USDT. Tetapi dalam bentuk 40% USDT dan 60% UB. Jelas dan kat sini, kat bahagian bawah ni, kita boleh tengoklah kalau anda perasan. Yield quantity tu, nampak tak? 0.7090. Sebab bukan genap 100 kan. So, dia 0.7090. Kalau genap 100, dia jadi 0.7 lah. So, 0.7 ni, dia akan tukar kepada unit STUB. Okey? Dia tukar kepada unit STUB. So, STUB ni sebenarnya adalah nilai UB. STUB dia sama dengan nilai UB. Dia sama. Sebab tu kalau anda tengok, okey, dia mengikut nilai UB semasa. Semasa dia distribution time tu. Dia tengok distribution time, masa tu harga dia berapa, dia bagi kita STUB. Sebab tu kalau anda tengok, saya dapat 0.26 STUB, bawah tu 0.25 dapat kurang. Kenapa kurang? Tapi USDT tetap sama. Kenapa kurang? Sebab nilai UB tu adalah 2.79. Maksudnya lagi tinggi daripada yang 26 hari bulan. 2.71. Ini 2.79. Kalau 2.76 saya dapat 0.25.
Kalau 2.9, saya dapat 0.24, lagi kurang lah. Okey. Kalau 3 dapat 0.23, lagi kurang. Tapi tak ada masalah sebab kita nak nilai USDT. Dia bagi kita nilai USDT dan dia tukarkan kepada UB. Nilai UB tu. Tapi kita dapat STUB. Tu maksud dia. Okey, kalau saya tengok pula yang 100 ni pula. 100 ni saya staking 360 hari. So, saya dapat 0.85. So, 0.85 ni kalau anda tengok baru 3 hari. Okey. Sebab itulah saya dapat, kalau tengok sini 0.85 USDT. Lebih 0.85. Tadi saya dapat 0.70. Dah beza kat situ dah. Sebab masa tu. Sebab tu orang cakap, kalau kita staking sikit, baik ambil setahun. Kalau kita staking banyak, contoh kita nak staking 1,000 USDT, 2,000, 5,000 USDT. Ada orang staking 5,000 USDT. Dia ambil sebulan je. Bila dia ambil sebulan, so kita boleh bawa keluar balik lah 5,000 USDT selepas sebulan. Dan kita dapatlah 0.60 persen, 0.6%. Itu yang nak cerita je. Okay. Jadi, bila kita dah dapat STUB, contohnya kita dah dapat STUB, okay, kita klik, oh, bateri saya habis ke ni? Okay, tak apa. Okey, bila kita dah dapat STUB, apa yang kita boleh buat adalah, saya share screen Saya share screen yang uh, versi laptop. Okey. Yang ni yang tadi tu. Kalau anda tengok tadi, yang saya cerita tadi, saya staking dua kan. Satu yang 100 USDT, dia pecahkan 40 dengan plus 20.39, satu lagi 101. Okey, tadi kita dah tengok dah detail dia. Okey. Bila kita dah dapat benda ni, dia akan masuk dekat earn order. Okay. Dia masuk dekat account earning. Kita kena tengok asset. Kita kena tengok earn account. Dia akan masuk dekat earn account. Okay. Jadi dekat earn account ni, kita ada total equity bercampur dengan earning. Dia bercampur tau. Bercampur. Jadi kita boleh convert. Tak kisahlah kita dapat berapa pun. Okay, tak kisah kita dapat berapa pun, kita boleh convert. Jadi kat sini inilah sebenarnya kita convert STUB jadi UB. Contoh, saya ada 3.9 STUB. Saya boleh convert. Saya tekan all, saya boleh convert. Okay. Dan dia ada fee dia. Fee dia 0.19, 5% fee. Kalau saya convert, saya akan dapat kuranglah sikit. Kuranglah 5% saya convert. Bila saya dah convert, jadi dekat earn account kita, okay, earn account kita akan adalah UB. Sebab daripada STUB dah convert jadi UB. Cumanya, kalau kita convert daripada STUB jadi UB, okay, kita tak dapat holding dividend. Holder dividend kita tak dapat. Holder dividend ni 0.3%. Mengikut nilai semasa STUB. Dan STUB ni dia bukan token STUB bukan token. STUB adalah unit dalam UBTech. Dia dalam UBTech. Maksudnya dia tak ada nilai kat luar. Okey, dia tak ada nilai kat luar. Nilai dia UBTech punya nilai. Cuma dia boleh convert ke UB, barulah dia masuk dalam blockchain. Okey, yang itu anda nak kena faham. Okey, once anda dah convert saja, okey, kalau anda tengok kat sini ada exchange record, anda boleh tengok record yang ni yang saya dah convert. Okey, saya dah test dah sebenarnya semua. Okey, kat sini saya convert, nampak? Daripada UB pergi STUB pergi UB 3.09 saya dapat 3.26 ni fee dia. So, bukan. Daripada 3.26 STUB, saya dapat 3.09. Okey, dapat kurang lah. Ni satu STUB pun saya boleh convert. Sebab saya nak tengok berapa minimum boleh convert. Rupanya satu pun boleh convert. Okey, dapat 0.95 UB. Bila kita dah dapat UB, apa kita nak buat? Ni kat dalam earn account.
Jadi kalau dekat dalam earn account, okey, kita boleh transfer. Ha, bila dalam earn account ni, kita boleh transfer pergi ke spot account. Okey, nampak ni. Daripada earn account, ni kita boleh pindah-pindah. Earn account pergi ke spot account. Okey. Jadi kita pilihlah yang mana nak transfer. Kalau kita nak transfer UB, kita transferlah UB. Kita carilah asset UB. Sebab dalam earn account, kita tak boleh nak withdraw. Earn account tak boleh nak withdraw. Dekat spot account je boleh withdraw. Sebab earn account ni hanya untuk staking. Dan dapat dia punya earning. Sebab tu nama dia earn account. Bukannya spot account. So, kita kena transfer. Once kita dah transfer, dah masuk dalam spot account, okay, barulah kita boleh jual. Dah masuk dalam spot account, kita dah boleh jual. So, jom tengok dekat saya punya spot account. Mana spot account? Order spot account. Okay, asset. Okay, ni spot order. Saya nak pergi kat spot account. Asset, spot account. Kalau guna website ni payah sikit lah. Anda kena explore lah. Kena belajar sikit. Kalau guna handphone lagi senang. Okay. Ni spot account. So, dia dah masuk dalam spot account. Once dia dah masuk dalam spot account ni, macam saya ni dah masuk spot account ni, barulah saya boleh withdraw. Withdraw ni kita boleh transfer dekat orang lah. Kita kan ada komuniti kita. So ada orang mungkin dia tak cukup nak staking. So kita boleh jual lah dekat dia UB ni. Ikut harga semasa. So kita boleh lah withdraw. Okay. Bila kita withdraw, kita boleh withdraw UB guna internal transfer. Bila guna internal transfer, fee dia kosong. Tak ada fee. Okay. Tak ada fee. Tapi biasanya kalau macam orang order, biasanya macam saya, kita tengoklah berapa kan. Kita ambil lah sikit, berapa 50 sen ke kan. Penat nak tekan-tekan ni apa semua kan. Contoh kan. Okay. Tapi transfer kat sini network fee dia kosong. Tapi kalau on-chain transfer, network fee dia boleh tahan mahal juga. Nampak? Network fee dia berapa? $8.16. Banyak tu. $8.16. 3 UB. Nak transfer 1 UB tak cukup. Okay, mahal. Jadi kita internal transfer dengan kawan kita yang nak UB. Sebab kawan kita nak staking, dia tak cukup duit. Dia beli satu-satu. Supaya nanti bila harga UB naik, dia bolehlah staking kemudian. Jadi kita cakaplah dengan dia, okey, kau transfer aku RM12 lebih, macam anda selalu buat dengan saya. Kau transfer dalam bank aku, kat description tulis payment aja. Jangan tulis ayat-ayat macam kripto lah apa semua, jangan. Tulis payment saja. UB pun jangan tulis. Tulis payment je, senang. Ataupun nama orang tu ke kan. Transfer. Lepas tu kita transfer lah UB kat dia. Kita dapatlah cash. So daripada earning tu boleh jadi cash. Kan? Kalau tak ada orang nak UB, macam saya, kawan saya, dia dapat satu hari 13 STUB. Satu hari dia dapat 13 STUB. Jadi saya beli dengan dia 10 UB. Saya transfer kat dia, dia transfer saya UB. Saya pula, anda nak UB, saya jual kat anda UB. Anda transfer kat saya transfer UB kat anda. Boleh je. Kan? Kalau tak ada orang nak beli UB, kita jual lah UB tu, jadikan dia USDT. Okay, kita jual UB tu. Macam mana nak jual? Kita kena trade lah. Kita kena trade. So, trade ni kita jual. Kan? Ini kita jual harga dia. Kalau limit order, ikut harga kita. Market order, ikut harga semasa. So, kalau market order, contoh market order ni. Saya ada 1 USDT. Saya nak jual. Saya ada 14 UB. Saya nak jual. So, berapa saya nak jual? Ikutlah. Saya nak jual berapa? Saya nak jual, contoh, saya nak jual 8 UB, contoh kan. Saya dapat berapa? 8 UB, saya dapat berapa USDT. Kita boleh tengoklah berapa dia punya fee dia. Ada fee. Kan?
Ada fee 0.20, nampak? 0.20 dia punya fee dia. Okey, ada fee. So, kat sini ni lah sebenarnya daripada UB dah jadi USDT. Bila dah jadi USDT, kita bolehlah withdraw USDT tu masuk dekat wallet mana yang kita nak. Contoh macam saya nak jual P2P kat Bybit. Saya transfer lah USDT tu dekat Bybit saya. Dan Bybit saya jual lah. Ataupun ada orang baru yang nak staking. Dia nak beli USDT. Kita transfer je lah dekat UBIT dia. Dekat UBTech dia. Free. Kan? Sebab kita dah ada USDT. Jadi terpulang kepada kita. Sama ada kita nak jual UB atau kita nak jual USDT. Terpulang kepada kita. Okey? Jelas tak? Jelas tak? Kalau jelas, jelas. Saya memang dah bagi ni memang paling jelas sekali lah. Paling, paling jelas sekali. Okey? Okey, so apa yang kita boleh buat sebenarnya adalah kita kena bergerak as a team. Okey, kita kena bergerak as a team. So, bila kita bergerak as a team, barulah kita boleh sama-sama dapat earning. Okey, kita boleh sama-sama dapat earning. Itu yang sebenarnya yang kita nak. Okey, itu yang kita nak. Jadi, ah, kalau kita bekerjasama as a team, kita ajaklah kawan-kawan kita yang rapat dengan kita, yang tahu risiko, yang nak belajar. Orang-orang tu sahaja yang kita ajak. Tak payah nak ajak kepada umum. Kalau tanya saya lah kan. Saya tak suka nak ajak pada umum. Sebab umum ni kadang-kadang dia tak faham. Dia tak faham risiko, dia tak nak belajar, dia tak nak ni semua. Sebab saya punya matlamat saya nak anda belajar. Anda tahu, anda belajar, anda risiko, anda nampak peluang. Okay, apa yang boleh buat? Okay, macam mana nak ni, apa yang peluang-peluang yang ada kan? Okay. Jadi kat sini ni, kalau tengok, okay, contoh. Okay. Ini aset. Okay, kat sini kalau anda tengok, saya punya punya ni yang anda nak kena faham. Okay, ni nampak. Dekat sini ni ada holder dividend. Okay, holder dividend. Lepas tu ada staking earning. Ni staking earning. Lepas tu ada direct referral earning. Okay, sebenarnya yang ni tak banyak. Tiga ni tak banyak. Yang banyak dekat team. Team earning tu yang banyak. Team kena bergerak sebagai team. Macam mana nak bergerak sebagai team? Jadi kat sini ni lah sebenarnya, okey. Okey, holder dividend ni dapat apabila STUB kita tak keluarkan. Dia kira 0.3% daripada nilai semasa STUB. Staking earning standard lah. Yang ni staking. Yang kita dapat 0.7% ke, 0.6% ke, 0.85% ke. Sebelum 1 November, 0.6% maksimum Ini saya nak ingatkan. Okay, jadi terpulang pada anda. Direct referral, kita dapat 20%. 20% daripada kawan kita punya earning. Macam saya ajak anda, saya dapat 20% daripada earning anda. Kalau anda ajak kawan anda, okay, anda akan dapat 20% daripada earning kawan anda. Okey, itu biasa. 20% tu biasa. Lepas tu dia ada kalau level cucu. Level cucu dapat 15% daripada earning. Satu 20%, satu 15%. Itu pun biasa. Tak banyak. Okey, yang itu tak banyak. Yang banyak adalah team. Tapi team ni kita kena capai V1. Kita kena capai V1. V1 ni sebenarnya anda kena buat sale 50,000. 50,000 kena buat sale. Okey? Maknanya 50,000 kena staking. Dalam tim kita 50,000 kena staking. Jadi terpulang kepada anda. Ada orang dia malas nak terang-terang kepada orang, dia tak nak terangkan. Tak payah terangkan. Jadi anda tak dapatlah direct referral tu, tak kisahlah. Anda cuma nak earning aja kan? Earning je lah.
Tapi kalau anda nak bersama-sama, kita sebagai satu tim, anda suruh register, anda suruh dia register. Kat sini ada invite friend. Okey, anda punya link. Anda suruh register. Lepas tu anda masuklah dalam grup kita, dalam grup WhatsApp kita. So dalam grup WhatsApp kita ni kita belajar, kita ajar. Saya boleh guide dia sebab dia di bawah tim kita. Jadi bila kita dah capai 50,000 tu, kita naik V1, okey, kita naik V1, kita akan dapat team earning. Team earning ni lah sebenarnya kita dapat extra 20% daripada earning dia. Dan tak kisah berapa level, sampai 10 ke 20 ke 80 ke 100 ke, tak kisah. Dia tak kira. Kita akan dapat 20%. On top of that, yang direct dengan indirect tu, kita memang dapat direct dengan indirect, kita akan dapat 20% dengan 15%. Tapi kalau yang kita dah naik V1, kita akan dapat 20%. Tu yang bagus tu. Sebab apa? Sebab dia kira semua. Maknanya bawah naik, kalau kata kita dah dapat, contoh kan macam saya. Anda dapat 50,000 ataupun orang bawah anda dapat 50,000. 50,000 tu anda punya kota juga. Sebab di bawah tim anda. So, yang itu yang best dia. Semua akan dapat benefit. Cumanya kita tak tahu benda ni, affiliate ni sampai bila dia nak bagi. Contoh macam staking, dia dah tarik dah sikit. Affiliate pun kita tak tahu sampai bila. Sampai berapa persen-persen tu mungkin dia akan turunkan ke apa. Kita tak tahu. Jadi kat sini inilah peluang anda. Untuk anda grab. Kalau anda yakin, anda grab. Kalau anda tak yakin, tak payah grab. Itu je cerita dia. Okey. Jadi saya harap anda faham. Okey, anda faham dengan apa yang saya cuba share. Okey. Kira-kira dia semua. Macam mana nak staking, macam mana nak apa nak withdraw. Okey. Nak withdraw, kita kena ada satu team. Macam mana daripada team tu kita boleh sama-sama menikmati STUB tu. Kita tengok, kita monitor, kita kurangkan risiko. Okey. Apa saja ke depan memang ada risiko. Semua benda ada risiko. Kita keluar rumah pun ada risiko. Okey. Kita macam-macam lah kan. Jadi yang penting kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita faham, kita boleh manage risiko tu. Itu yang paling utama. Jadi sekiranya anda berminat nak bersama-sama dengan tim kita ni, okay, anda boleh tengokkan description dan kita boleh bersama-sama dalam satu tim. Okay, itu saja. Jadi lepas ni siapa yang nak join, saya akan buat version tanpa recording. Tanpa recording, okay, anda masuk balik dekat dalam Zoom. Okay, link yang sama. Itu saja, jangan lupa subscribe YouTube channel Simpanggul dan insya-Allah saya akan kongsi lebih banyak lagi tentang aset kripto dan juga emas. Sekian, terima kasih. Bye bye.